korang ni kan. Alright, dah rekod dah. Baik, ketua kelas tak jalankan kerja ni. Ni Dini Hazirah lah ni. Dini Hazirah lah ni. Okey, baik. Kedudukan yang di Pertuan Agong. Okey, kita lihat perkara 32. Okey, kedudukan yang di Pertuan Agong sebagai ketua utama negara memang telah tertulis termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. So sebagai ketua utama negara, yang di Pertuan Agong akan menjadi punca kepada segala-galanya, iaitu punca kedaulatan, punca ketaatan, punca perpaduan, punca kebesaran dan punca kepada kemuliaan negara. Nampak tak besarnya besarnya jawatan yang di Pertuan Agong. Begitu juga keutamaan kedudukan, iaitu kalau ikut susunan, inilah keutamaan kedudukan dalam persekutuan, iaitu yang paling penting. Yang pertama, mestilah kalau dalam negara ni, yang pertama paling utama dalam perlembagaan iaitu yang di Pertuan Agong. Itu orang first, ketua utama negara. Kemudian yang kedua, Raja Permaisuri Agong. Orang kedua paling penting. Kemudian yang ketiga paling penting ialah raja-raja dan pemangku raja yang banyak di setiap negeri tu. Kemudian yang keempat, yang dipertua bagi negeri-negeri yang tak ada sultan tu. Itu. Kemudian yang kelima, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan. Ada bekas Raja Permaisuri Agong pun ada. Kemudian yang keenam, baru jatuh kepada Perdana Menteri. Kemudian yang ketujuh, timbalan Perdana Menteri. Kemudian yang ke-8 kebiasaannya jatuh kepada menteri-menteri. Menteri-menteri yang berkhidmat. Dan yang ke-9 atau yang ke-10 baru jatuh kepada rakyat. Nampak tak? Keutamaan kedudukan. Jadi rumusannya, institusi beraja ni adalah sebagai apa tahu? Penaung. Penaung ni maksudnya adalah pelindung. Pelindung rakyat. Melangkaui semua agama, tak kira Islam ke, Hindu ke, atau Buddha ke, ataupun Kristian, semua dilindungi oleh raja. Dan juga semua bangsa, dan juga budaya dan juga fahaman politik. Baik. So Najwa tanya, cikgu, kenapa Raja Permaisuri nombor 2? Yelah, betul lah. Sebab di samping orang yang pertama di dalam negara, paling penting siapa? Isteri lah. Jadi isterinya ialah Raja Permaisuri Agong. Raja Permaisuri. Jadi sebab tu nombor 2. Macam dalam keluarga. Nombor 1 orang pertama dalam keluarga ialah bapa. Yang kedua, dah tentulah ibu. Betul. Jadi ikut susunan dia. Sebab itu korang semua, kalau nak minta duit, korang tak straight tanya bapa. Korang straight tanya ibu dulu. Ibu, boleh tak minta duit sikit? Ibu cakap apa? Nanti ibu tanya bapa. Nampak tak? Dia ikut dia punya protokol dia. Takut nanti kalau minta direct pergi bapa, tak dapat. Ikut ibu dulu. Bu, boleh tolong tak bu? Minta duit sikit kan bapa? Nak pakai duit lah. Nanti ibu tanya bapa. Nampak? Itu protokol dia. Jadi, ya cikgu tahu. Takut direct makan kaki je nanti. Betul? Nampak tak? Itulah sebenarnya protokol. Okey, baik. So, sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita lah untuk memartabatkan institusi beraja, kerana ini adalah lambang kedaulatan negara. Ingat ini sebagai lambang kedaulatan negara yang di-Pertuan Agong ni tahu penting. Baik. Kita lihat apakah kuasa. Kalau yang di-Pertuan Agong ni dia naik jadi agung, apa kuasa dia? Kita nak tengok kuasa yang dia ada. Dia ada 3 kuasa di sini, iaitu dia ada kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Apa itu? Jom kita lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu. Takut nanti korang tak nampak, cikgu zoom sikit. Okey. Baik, kuasa eksekutif iaitu kuasa yang mana dia akan bertindak mengikut pentadbiran dan juga mengikut nasihat jemaah menteri. Okey, iaitu apa kuasa dia dalam bidang eksekutif? Okey, baginda lah yang akan melantik Perdana Menteri dan jemaah-jemaah menteri. Jadi semua ni akan melalui yang di-Pertuan Agong.
Tak bolehlah lantik diri sendiri. Oh, saya melantik diri saya sebagai Perdana Menteri. Oish, kalau macam tu ramai orang boleh claim. Kan? Tak boleh. Yang boleh melantik sebagai Perdana Menteri adalah yang di-Pertuan Agong. Ya, so yang di-Pertuan Agong akan melantik seorang ahli Dewan Rakyat, kalau kita lihat di sini, yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat. Dewan Rakyat bukan Dewan Negara. Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Ingat lagi tak? Okey, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin, ingat Tan Sri Muhyiddin Yassin tahun lepas, apabila berlaku Tun Dr. Mahathir dia meletakkan jawatan. Jadi semua nak naikkan Anwar Ibrahim, nak naikkan Hishamuddin Hussein, nak naikkan Najib pun ada, nak naikkan ramai lagi. Sudahnya apa yang di-Pertuan Agong buat? Iaitu dia panggil semua orang, semua menteri-menteri ini dan menghadap dia seorang-seorang dan bagi tahu nama yang dia orang nak jadikan sebagai Perdana Menteri. So Agong tanya seorang-seorang tau. Seorang-seorang menghadap Agong, so borak-borak, kemudian tanya. Dalam tempoh 2 hari selesai sebab Dewan Rakyat ni ramai. Ada 244 orang. Jadi kena tanya seorang-seorang. Pada akhirnya yang di-Pertuan Agong telah memilih iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Nampak tak proses dia ya? Jadi baginda dengan nasihat Perdana Menteri akan melantiklah menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat mahupun daripada Dewan Negara. Itu proses dia. Kemudian pelantikan jawatan-jawatan penting. Contohnya, yang di-Pertuan Agong juga akan melantik Peguam Negara, akan juga melantik Panglima Angkatan Tentera. Kemudian juga Ketua Audit Negara. Peguam Negara tahu kan? Peguam Negara. Peguam lah yang mewakili kerajaan Malaysia. Panglima Angkatan Tentera iaitu ketua bagi Angkatan Tentera semua. Dan juga Ketua Audit Negara iaitu Ketua Perakaunan Negara. Yang memeriksa akaun-akaun negara. Baginda juga akan melantik ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, kemudian juga ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Tu nak lantik tu. Nak lantik. Itu semua lantikan yang di-Pertuan Agong. Jangan main-main Lantikan Agong ni kena buat betul-betul. Kalau tidak, tak pasal-pasal je Agong boleh lucutkan kerakyatan kita kalau kita salah laku. Ingat tu. Kemudian, dari sudut ketenteraan pula, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Dan baginda akan dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda untuk pemerintahan, untuk disiplin, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara-perkara yang bersangkutan dengan gerakan-gerakan tentera. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu nak tahu tentera-tentera kita ni sebenarnya berkhidmat bukan untuk kerajaan. Tetapi tentera-tentera kita ni berkhidmat untuk rakyat dan yang di-Pertuan Agong. Jadi menteri-menteri sebenarnya dia tak boleh kacau tentang ketenteraan ni. Sebab itu kalau kamu lihat nama-nama tentera kita kan, nama pasukan tentera kita, TLDM, TUDM, kemudian TDM. Apa tu? TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia. TDM, Tentera Darat Diraja Malaysia. Maknanya apa? Ada perkataan diraja. Maknanya ketua yang tertinggi dalam angkatan tentera itu adalah yang di-Pertuan Agong, iaitu raja. Nampak tak? Jadi itu signifikan kenapa dipanggil diraja. Baik. Kemudian diplomatik. Yang di-Pertuan Agong akan melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Diplomat ni maknanya duta lah. Duta-duta Malaysia ke luar negara. Baginda juga menerima untuk menghadap diplomat asing, maknanya duta-duta asing sebelum mereka mula menjalankan tugas.
Betul, Azim Syakir. Azim Syakir tanya, cikgu, anak raja kebanyakannya masuk askar kan cikgu? Yes. Kebanyakan anak-anak raja akan masuk askar kerana apa? Untuk mempelajari tentang disiplin dan cara pemerintahan. Sebab itu mereka masuk askar. Yes. Jadi ada siapa kat sini yang nak masuk askar? Ada nak jadi paskal ke? Nak jadi komando ke? Ada? Ada siapa kat sini? Kan? Rasanya kalau masuk tu kamu kena masuk RMC dulu kan. Barulah layak kan. Okey. Baik. Okey, soalan yang baik. Okey, cikgu, siapa ahli Dewan Rakyat dengan Dewan Negara? Soalan tu best tu sebenarnya. Tapi cikgu rasa belum sampai lagi. Okay, tak apalah, cikgu jawablah. Baik. Dewan Rakyat. Ada dua dewan. Dalam parlimen ada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dengan Dewan Negara. Dewan Rakyat ni adalah ahli-ahlinya yang dipilih melalui pilihan raya. Kan 5 tahun sekali ada pilihan raya kan. So pilihan raya itu kita akan undi untuk mewakili kawasan yang kita tinggal ni. Untuk mewakili kawasan yang kita tinggal ni, so bila katakan orang itu dapat kemenangan dengan cara undi majoriti, dia akan menang. Maka bila dia menang, dia akan pergi ke parlimen. Untuk apa? Untuk mewakili kawasan kamu dan membawa masalah-masalah kawasan kamu untuk dibentangkan di parlimen. Itu Dewan Rakyat. Dewan Negara pula adalah individu-individu yang dilantik kerana kecemerlangan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, kalau kita lihat contohnya macam Menteri Kanan Pendidikan iaitu Dr. Razi Jidin. Kan dia yang baru-baru ni yang announce kan, iaitu sekolah akan dibuka pada 4 hari bulan, 5 hari bulan secara live tu kan. Dr. Razi Jidin tu adalah Menteri Kanan Pendidikan. Dan dia dipilih bukan dalam kalangan Dewan Rakyat, bukan. Dia adalah senator ataupun ahli Dewan Negara. Kenapa dia dipilih ahli Dewan Negara? Kerana dia cemerlang dalam bidang pendidikan. Maka dia dipilih untuk menjadi wakil pendidikan di dalam Dewan Negara. Jadi individu-individu Dewan Negara ni akan dilantik lah oleh Yang di-Pertuan Agong untuk apa? Untuk menghuni menjadi ahli Dewan Negara. So itu perbezaan antara ahli Dewan Rakyat dengan Dewan Negara. Tapi fungsi sama. Dua-duanya adalah untuk menggubal undang-undang dan peraturan. So itu fungsi Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Boleh faham ke Dina Damia? Boleh faham Razi Jidin. Nama dia adalah Razi Jidin. Dr. Razi Jidin. Dia Menteri Kanan Pendidikan. Dia senator ya. Dia bukan lantikan rakyat tapi lantikan daripada Agong untuk kerana Dr. Razi Jidin. Kerana dia mahir dalam bidang dia. Dia expertise dalam bidang dia. Sama-sama. Okey. Seterusnya, itu di bidang kuasa eksekutif iaitu kuasa dalam bidang pentadbiran. Kalau dalam perundangan macam mana cikgu? Okey, Agong ni sebenarnya dia akan berkuasa dalam bidang perundangan iaitu Yang di-Pertuan Agong akan memperkenankan. Cikgu ada mention hari itu. Apa itu memperkenankan? Memperkenankan ni maksudnya mempersetujui. Mempersetujui. Maknanya bersetujulah tentang rang undang-undang yang telah melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Kalau suka sama juga ke? Tak faham. Kalau suka apa dia nak soalan kamu? Okey, baik. Persidangan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen untuk bersidang ataupun bermesyuarat. Baginda juga berkuasa untuk memberhentikan dan membubarkan parlimen. Bukan. Perkenan ni bukan suka. Kalau macam kita ni lain, macam kita rakyat ni kan.
oh aku berkenanlah dengan dia. Maknanya memang aku suka dengan dia. Betul? Ya. Maknanya berkenan. Berkenan berkenan tu suka. Tapi perkenan ni maknanya setuju. Yes. Setuju. Okey. Jangan buat macam tu Idin Adamia. Kan? Nanti berkenan pula. Okey, seterusnya. Okey. Lain macam dia. Okey, baik. Contoh. Kita teruskan. Okey, agama yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah, dan baginda juga adalah ketua agama Islam di negeri-negeri lain. Ialah ketua agama Islam di negeri lain ialah sultan atau raja yang memerintah di negeri masing-masing lah. Maknanya setiap negeri yang ada sultan itulah yang akan menjadi ketua agama Islam. Yang di-Pertuan Agong, ketua agama Islam bagi negeri dia sendiri dan juga negeri-negeri yang tidak ada raja seperti wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan juga Sabah. Kemudian dari segi perundangan pula, yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera sama ada di Sarawak maupun di Sabah, juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Maksudnya, kaum-kaum lain di Malaysia seperti India, China, kemudian juga banyak lagi lah Serani apa semua kan, kepentingan mereka juga adalah dilindungi oleh yang di-Pertuan Agong. So, kena ingat bahawa Agong itu walaupun dia Melayu, bukan untuk orang Melayu semata-mata, tapi untuk seluruh penduduk yang tinggal di negeri itu. Ya, boleh faham. Itu hak dan keistimewaannya di-Pertuan Agong. Dan Agong juga boleh isytiharkan darurat. Okey. Baik, Adrian Damian tanya, kepentingan diorang macam mana cikgu? Okey, contohnya macam ni. Okey, kepentingan orang Melayu. Contohnya kepentingan orang Melayu untuk mendapat pendidikan. Okey, so kaum-kaum lain pun boleh ke? Boleh. Kepentingan orang Melayu untuk mendapatkan hak milik harta. Okey, untuk memiliki harta. Kaum-kaum lain boleh tak? Boleh juga. Itu kepentingan yang sah. Orang-orang bukan Melayu pun boleh memiliki harta, boleh menjawat jawatan kerajaan, boleh. Okey, boleh menjadi menteri, boleh. Itu hak yang dilindungi oleh yang di-Pertuan Agong. Sebab yang di-Pertuan Agong kata apa? Itu memang hak. Iaitu memang betul. Okey, bukan saja orang Melayu tetapi orang Cina, orang India boleh jadi menteri dan juga boleh menjadi pemimpin. Cuma Agong ni memang tak boleh lah. Even orang Melayu pun tak boleh menjadi Agong. Orang Melayu pun tak boleh menjadi Agong. Yang boleh menjadi Agong, yang boleh menjadi raja atau sultan hanyalah keturunan-keturunan raja dan sultan itu sendiri sahaja. Kita memang tak boleh. Tak boleh apply. Okey, ada jawatan kosong nak jadi Agong. Memang tak ada. Tak ada. Isi borang tak ada. Okey, tak ada. Okey. Kemudian, pengisytiharan darurat. Yes. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran iaitu wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan juga ekonomi negara. Baik, istilah darurat ni kadang-kadang ramai yang keliru. Darurat ni sebenarnya adalah yang bermaksud kecemasan. Maknanya Agong boleh isytiharkan kecemasan kalau sesuatu keadaan itu memang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Seperti mana yang kita tahu Agong pernah announcekan tentang darurat, iaitu darurat politik, di mana ahli politik tidak boleh berbincang pergi ke parlimen untuk bincang hal-hal politik kerana darurat iaitu dikehendaki semua menteri-menteri itu beri tumpuan kepada ancaman awam iaitu COVID-19. Itu nampak tak? Okey. Sekejap lagi kita tengoklah. Dina Hazira akan melaporkan dari bilik berita tentang berapakah bilangan COVID-19 kes pada petang ini. Kita tengoklah kejap lagi. Okey, baik. Seterusnya. Seterusnya, kuasa kehakiman. Yang di-Pertuan Agong akan melantik hakim. Baru sebut
dah muncul dah, nampak? Dari bilik berita Dini Hazirah. Kes hari ni 2648. Kalau silap sila betulkan. Alah, lebih kurang lah tu kan. Okay. So Yang di-Pertuan Agong akan melantik Hakim Mahkamah Atasan ya, atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Betul. Betul tu kami. Kurang daripada 3,000 tapi masih tak cukup rendah. Kita nak, kalau boleh nak dapat sampai 2 digit. Ini masih lagi 4 digit. Tinggi lagi lah sebenarnya. Baik. Kuasa kehakiman. Hakim Mahkamah Atasan iaitu hakim yang terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan juga Hakim Mahkamah Tinggi. Itu kuasa kehakiman, iaitu kuasa melantik hakim-hakim ini ya. Dan juga baginda ada kuasa pengampunan, di mana dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Boleh. Dan baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Bukan simply bagi pengampunan, tak. Dia akan bertindak atas nasihat. Dan baginda juga berkuasa mengampun, menangguhkan hukuman atau meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Jadi, kalau kamu lihat di sini ya, pelbagai kuasa yang diperolehi oleh Yang di-Pertuan Agong. Kamu rasa-rasa Agong ada masa untuk sakit kepala? Agong ada masa untuk sakit kepala? Kan? Tak ada. Tak ada. Banyak dia punya bidang kuasa yang dia kena buat. Ambil Activas. Yeah. Okay, makan Panadol. Yes. Okay. So, kesimpulannya, kesetiaan kepada raja dan negara adalah prinsip kedua rukun negara. Okay. Jadi, prinsip kedua rukun negara adalah setia kepada raja dan negara. Kalau kamu tak boleh setia kepada raja dan negara, sila keluar daripada Malaysia dan carilah negara baru. Carilah negara baru. Jadi itu prinsip dia. Pindah negara. Yes. So sebagai warga negara yang patriotik, kita mesti amalkan prinsip-prinsip tersebut untuk menzahirkan ataupun untuk menyatakan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, tonggak pemerintahan negara. Yes. Duduk kat negara Cocos Island. Masalahnya Cocos Island pun orangnya cuma 600. Kemudian keliling laut. Aduh yai, penat tu. Kan? Tesco tak ada. Kan? Kemudian Family Mart pun tak ada. Kering juga korang nanti. Kan? 99 pun tak ada. Loyat tak ada tu bahaya. Oh, ya boy. Loyat ke situ pula. Okay. Baik. Itu berkaitan dengan Agong. Loyat tu apa? Aduh yai. Baik. Aduh yai. Idina Damian ni memang lurus. Tak apalah. Ramai yang mungkin tak tahu. Loyat ni sebenarnya adalah sebuah kita kata bangunan yang mana menjadi pusat jualan barang-barang komputer. Digital lah, barang-barang digital yang paling top, yang terkenal lah di Kuala Lumpur, iaitu Plaza Loyat. Yeah. Okay, barang-barang digital semua sana memang top lah. Malah negeri-negeri lain pun ambil daripada situ juga. Ya, betul. Cikgu dulu selalu pergi sana lah kan. Kat Loyat tu cari barang semua kan. Yang terbaru ni lah kan. PC kat dalam dinding. Yang terbaru yang ni lah, yang kamera cikgu ambil ni. Ni yang terbaru ni. Sebab tu gambar lain macam sikit kan. Gambar dia jelas. Ya, sebab apa? Cikgu pakai yang ini C922 Pro daripada Logitech. Sebab itu dia memang cun gila lah. Memang cun gila. Berapa? Ni.
400 setengah. 400 setengah. Okay. Macam nak pergi stream dah. InsyaAllah. InsyaAllah nak pergi stream insyaAllah. 400 setengah untuk kamera je. Tapi dia punya kualiti Masya Allah. Tengok. Flawless kau. Okay. Flawless. DLSR. Okay. Baik. So tadi kita bincangkan tentang yang di-Pertuan Agong, kemudian juga raja-raja berperlembagaan, dan mungkin juga kamu akan jumpa soalan-soalan begini ya. Aplikasi Kebat ni lah kan, iaitu mengapakah perkataan urusan Seri Paduka Baginda ni tercatat pada sampul surat urusan kerajaan? Kenapa agak-agaknya? Cuba bagi tahu cikgu. Kenapa macam surat ni kan, kalau kita lihat di sini, iaitu surat-surat di sini ya, nampak ni, surat urusan Seri Paduka Baginda. Ni, urusan Seri Paduka Baginda. Kenapa dia gunakan kat situ ya perkataan urusan Seri Paduka Baginda? Kenapa? Ada siapa yang boleh jawab? Melibatkan Agong? Tidak. Sebenarnya urusan Seri Paduka Baginda ni merujuk kepada apa tahu? Isi kandungan surat itu adalah isi kandungan yang mana ianya adalah berkaitan dengan hal-hal pentadbiran yang mana ketuanya adalah melibatkan Agong. Yes. Dan Agong sebenarnya telah mengetahui segala urusan yang ada dalam kerajaan. So kerajaan akan menggunakan urusan Seri Paduka Baginda ini sebagai satu ayat untuk beritahu kepada orang ramai bahawa ini penting, iaitu penting ianya melibatkan Agong. Walaupun Agong tak secara direct, tapi melibatkan yang di-Pertuan Agong. Nampak tak tu? Dan ya betul. Surat daripada Reza. Alright, baik. So maknanya apa? Kenapa? Kerana apa? Supaya penerima surat, kalau kita nak jawab, kenapa perkataan urusan Seri Paduka Baginda tercatat pada sampul surat urusan kerajaan? So kita boleh jawab, perkataan urusan Seri Paduka Baginda tercatat pada sampul surat urusan kerajaan untuk menunjukkan betapa pentingnya isi kandungan surat itu. Betapa pentingnya isi kandungan surat itu kepada kerajaan. Oleh yang demikian, penerima surat yang bertitle ini, penerima surat yang ada perkataan urusan Seri Paduka Baginda ini harus mengambil kepentingan surat itu dengan benar-benar penting, dengan benar orang kata apa, menerima je dengan penuh penerimaan lah, jangan abaikan. Itu urusan Seri Paduka Baginda. Cikgu rasa ada juga cikgu urusan Seri Paduka Baginda. Ada tak? Ada. Ada. Cikgu pun dapat. Nampak ni. Urusan Seri Paduka Baginda. Nampak? Okey. Daripada LHDN. Urusan Seri Paduka Baginda. Okey. Kenapa dapat surat ini? Diminta untuk membayar cukai pendapatan. Diminta untuk membayar cukai pendapatan. Gitulah. Okey. So kena income tax le. Okey. Cikgu pun kena income tax. Itulah pasal. Okey. Baik. Itu sebab tu take note benda tu penting. Tengok ada urusan Seri Paduka Baginda. Penting ni penting. Penting. Baik. Kita lihat amalan pilihan raya. Okey, sebelum tu ada soalan berkaitan raja atau agong atau mana-mana istilah yang kamu nak tahu? Ada soalan tak? Nak tanya ni. Sebelum kita proceed kepada amalan pilihan raya. Enggak ada Dina Damia. Ya. Dini Hazira, Yasmin Ali, hari ni Yasmin senyap je. Kenapa men? Terciduk ke? Tak larat cikgu. Kenapa tak larat? Kenapa? Sebab sebelum kelas ni saya ada buat something. Kau jogging ke? Tak, saya buat workout tu badan saya sakit. Yasmin, kamu tu dah kurus. Kau nak workout buat apa lagi?
Ha? Belum lagi cikgu. Dah lah sekolah nak start dah. Aduh. Bukan sekeping je badan kau ni kan. Ai, kau ni lagi nak menjaga. Sudah-sudahlah tu. Okey, para perempuan sekalian, jangan fobia sangat dengan pertambahan berat badan. Ini baru tambah 1 kilo 2 kilo dah ketakutan. Jangan macam tu ya. Jangan fobia sangat. Secure cikgu. Insecure. Apa yang nak insecure? Kau fokus je kepada peperiksaan. Tak payah fikir pasal secure ke tak insecure. Kalau orang yang hantar surat urusan baginda tu hilang atau koyak sampai tak boleh nak baca, apa jadi? Dia boleh, sebenarnya orang yang hantar surat urusan baginda tu, kalau hilang atau koyak sampai tak boleh nak baca, okay, dia boleh diambil tindakan. Dia boleh diambil tindakan. Dia boleh diambil tindakan. Yes. Tak ada. Urusan Sri Paduka Baginda tak main lah email-email. Dia memang betul-betul direct berikan melalui pos. Okay, melalui pos okay. So, okay. Kita teruskan amalan pilihan raya, okay, yang kita nak belajar sambungan. Ya, betul. Dan satu lagi, okay, kepada yang rasa-rasa nak kurus, rasa-rasa nak kurus lah, exercise sebenarnya hanya efektif untuk 30%. Sebenarnya untuk kurangkan berat badan, kamu mesti kurangkan makanan. Dan cara yang paling baik adalah IF, iaitu intermittent fasting. Itu paling penting. Kamu buatlah intermittent fasting, insyaAllah. Iaitu puasa intermittent. Kita kata puasa apa tahu? Puasa kita nak elakkan karbo, kita elakkan gula. Hanya minum. Dan dia boleh buat mula-mula 8 jam, kemudian boleh buat 12 jam. So itu. Tapi boleh minum air. Boleh minum air. Okay. Cuma elakkan. Tak, boleh minum air. Okay. Makan buah ke, boleh. Itu akan sihatkan badan kamu. Ya. Intermittent fast. Alright. Kita lihat. Buat 12 yes. Untuk lelaki tak payah sangat nak kawal makan, iaitu kawal makan on time. Itu betul. Okay. 7 iklan badan 1000. Okay. Paling penting iaitu apa tahu? Iaitu makan on time. Betul, jangan makan tengah malam. Sebab tu satu rahsia. Sebab tu satu rahsia kenapa badan cikgu still macam ni, sebab makan on time dan air kosong jangan lupa. Itu penting. InsyaAllah badan akan sihat, badan akan slim aja. Betul. Men, nasi tak bersalah, men. Nasi tak bersalah. Okay, jangan salahkan nasi. Okay. Jangan slim sangat, men. Jangan slim sangat. Okay. Baik, kita sambung. Ramai pula nak menyampuk pasal berat badan. Yang lain semua dah, cikgu ni. Boleh, Mei? Okay. Amalan pilihan raya. Amalan pilihan raya. Syarap. Sudah, kita nak belajar ni. Tinggi dah 179 tapi berat tetap nampak pendek. Okay, baiklah kan. Bukan pendek, Danish. Rendang. Dia rendang tak berbuah. Macam pokok lah, rendang. Okay, baik. Okay, kita lihat demokrasi berparlimen. Alright. Okay, amalan pilihan raya. Demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran negara kita. Nasib baik negara kita tak memilih komunis, memilih demokrasi berparlimen. So, apa buktinya? Diorang kata, apa buktinya bahawa negara kita ni demokrasi? Bukti yang paling jelas tentang kita mengamalkan demokrasi adalah iaitu amalan pilihan raya. Pilihan raya. Kemudian jaminan kebebasan asasi manusia serta juga pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri. So ini dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan persekutuan. Ini ciri-ciri demokrasi. Jadi kalau kita lihat pilihan raya, sebenarnya ialah yang kita belajar masa form 4 hari itu. Pilihan raya ialah elemen ataupun ciri-ciri
Kalau orang tanya apa itu elemen? Elemen itu ialah ciri ciri penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Yes. So pada asasnya pilihan raya kita tahu, kita dah belajar, diadakan dalam tempoh 5 tahun sekali dan pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Ini membuktikan amalan demokrasi telah dilaksanakan di Malaysia sehingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini. Jadi itu antara contoh amalan pilihan raya dan kita sebagai rakyat, tanggungjawab kita iaitu sebagai rakyat, kita haruslah memahami kepentingan pilihan raya yang akan memberikan mandat ataupun yang memberikan kuasa untuk membentuk kerajaan. So warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin yang berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Lately ni cikgu tengok ramai golongan-golongan muda yang dia kata apa? Cikgu, politik ni kotor lah. Kami tak naklah terlibat dengan pilihan raya. Kan? Asyik tengok orang tu bergaduh dalam parlimen, bergaduh itulah inilah apa semua kan. Kemudian ada makan rasuah lah. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi itu tidak menjadi sebab kita tak nak ni kita tak nak mengundi tau. Kita wajib mengundi. Dan kalau kita tak mengundi seolah-olah kita apa? Kita tidak menjalankan tanggungjawab kita. Jadi kena mengundi. Undilah mana yang kamu rasa layak untuk memimpin. Penting Baik. Kalau kita lihat di sini, okey. Satu lagi iaitu bukti tentang demokrasi negara kita iaitu kebebasan asasi. Maknanya kita ada kebebasan, asas kebebasan. Asasi ni maknanya asas kebebasan. Iaitu kalau kita lihat kebebasan asasi ataupun hak asasi ialah merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Banyak haknya. Kalau kita lihat di sini, yang kedua, peruntukan perlembagaan persekutuan. Menggariskan perkara tentang kebebasan asasi seperti kebebasan beragama. Kita bebas beragama. Kebebasan beragama, kemudian hak berkenaan dengan pendidikan. Kita ada hak untuk mendapat pendidikan. Kita juga ada hak untuk kebebasan bersuara. Kita ada hak untuk bebas mengucapkan apa yang kita ingin katakan. Kita ada hak untuk berhimpun dan kita ada hak untuk berpersatuan. Itu semua ada hak. Boleh sebenarnya. Dan kebebasan diri. Maknanya di Malaysia ni tidak ada orang yang menjadi hamba. Tak ada. Dalam negara kita ni ataupun di dunia sekarang ni memang tidak ada perhambaan. Jadi semua orang bebas. Ada kebebasan diri. Tidak ada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Maksudnya apa tahu? Maksudnya seluruh manusia di Malaysia ni, rakyat Malaysia, mereka sebenarnya bebas tahu. Bebas untuk bersuara, bebas untuk berhimpun. Kemudian tidak ada seorang pun yang sebenarnya tak boleh katakan pada dia, oh kau tak boleh bersuara, kau tak boleh berhimpun, kau tak boleh berpersatuan. Tak boleh. Ada hak. Setiap manusia ni ada hak. Cuma kecuali mengikut undang-undang. Maksudnya apa? Kecuali contohnya macam kes COVID-19 ni. Bila ada COVID-19, kerajaan kata okey tidak boleh berhimpun. Tidak boleh berhimpun, tidak boleh pergi ke sekolah apa semua, kena stay at home. Maknanya apa? Maknanya undang-undanglah yang telah menyekat penduduk ataupun rakyat daripada melakukan himpunan ataupun pergi mendapatkan pendidikan. Why? Kerana kerajaan ingin menjaga kesejahteraan rakyat. Kan kalau pergi juga kan berhimpun apa semua dapat COVID kan, satu masalah pula. Betul tak? Jadi dia mesti mengikut undang-undang. Nampak? So begitu juga kalau kita lihat berkaitan dengan
kebebasan ini kalau kita lihat, kebebasan beragama, iaitu Islam ialah agama persekutuan dan penganut agama lain boleh amalkan agama masing-masing tanpa halangan. Tanpa halangan. Sebab itu kalau kita lihat, kalau di negara kita ni masjid besar-besar, memang masjid memang besar-besar. Tapi kalau kita lihat, ada patung, patung untuk agama Hindu besar kat mana? Dekat Batu Cave tu patung dia. Pun besar juga. Dibenarkan. Begitu juga ada kuil-kuil yang besar seperti di Pulau Pinang, seperti di Perak. Tak ada pula disuruh runtuhkan ke apa semua, tak ada. Maknanya apa? Dibenarkan untuk mereka semua amalkan agama masing-masing. Nampak? Saling hormat menghormati. Yes. Betul. Hidup tanpa undang-undang adalah kebebasan yang disangkakan sangat teruk. Betul? Banyak penjenayah dan ini akan di luar kawalan. Kemudian kita lihat hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi. Macam mana dia orang buat patung besar-besar je? Okey. Dia orang buat patung, dia orang mulakan dengan rangka lah. Dia orang buat rangka, kemudian dia orang simenkan kat luar, kemudian salutkan, catkan semua. Yes, ada engineering dia. Yes. So, berkaitan dengan pendidikan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan ataupun tempat lahir. Ini berkaitan pendidikan. Maknanya, sebab itu kalau kita lihat sekolah kebangsaan semua kaum boleh masuk. Sekolah Cina, even sekolah jenis kebangsaan Cina itu pun ramai juga pelajar Melayu yang boleh masuk sekolah tu. Begitu juga kalau sekolah Tamil pun boleh juga, terbuka kepada semua. Tak boleh kata, oh sekolah Tamil ni untuk orang Tamil je. Oh sekolah Cina untuk orang Cina je. Tak ada. Terbuka. Jadi itu hak berkenaan dengan pendidikan. Dan satu lagi, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan juga untuk membentuk persatuan. Tak ada masalah sebenarnya. Kita dipanggil freedom of speech. Namun begitu, tentang kebebasan asasi manusia ni, kebebasan bersuara especially. Jom kita tengok. Ini penting ini ramai yang anak-anak muda tak tahu. Dia ingat boleh cakap je. Ingat ni. Kebebasan asasi yang diperuntukkan kebebasan asasi ni yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak. Ingat ni, tidak bersifat mutlak. Apa maksud tidak bersifat mutlak? Iaitu kebebasan itu masih had dan tertakluk kepada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Maknanya ada limit, ada undang-undang dia, jangan over. Sekatan ini nak buat apa? Iaitu tujuan dia untuk memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Yes. Begitu juga kalau kita lihat di sini, nampak tak? Ini antara contoh undang-undang. Kebebasan bersuara termasuklah kebebasan media yang dikawal oleh, ada akta dia, Akta Hasutan 1948 serta Akta Mesin Cetak dan juga Penerbitan 1984. Maknanya ada had untuk kita bersuara, ada had. Dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di sini merupakan institut ataupun dipanggil Suhakam mungkin kamu pernah dengar kot Suhakam ni. Merupakan institusi hak asasi kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597. Dan Suhakam berperanan bagi mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Sebab itu, kita ada tengok hari tu kan, iaitu apa? Adanya undang-undang yang pelik-pelik kat Malaysia. Ingat tak? Ada 5 undang-undang yang pelik kat Malaysia. Iaitu undang-undang apa? Undang-undang body shaming. Mengejek tak boleh. Body shaming pun tak boleh. Betul tak?
Itu sebenarnya adalah undang-undang yang untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak berlaku huru-hara. Supaya tidak berlaku huru-hara dan ada mewujudkan saling hormat menghormati. Ada tengok gitu kan? Iaitu satu video berkaitan dengan 5 undang-undang pelik di Malaysia. Satu undang-undangnya iaitu undang-undang tidak boleh mengejek dan juga tidak boleh body shaming. Itu satu. Kemudian ada satu lagi iaitu tidak boleh main drum. Okey, di tempat awam selepas pukul 12 tengah malam. Dikhawatiri akan mengganggu ketenteraman orang lain. Tu. Okey. Tidak boleh, kemudian ada lagi, tidak boleh menamakan anak dengan nama buah atau nama apa sayur-sayuran. Jadi itu macam-macam lah undang-undang yang pelik di Malaysia ni kan. Apple. Okey. Itu contoh kebebasan hak asasi manusia. Dan kalau kita lihat di sini ada pengasingan kuasa. Tak sebelum tu. Okey. Ada sebarang soalan nak ditanyakan tak? Berkaitan dengan kebebasan-kebebasan ini. Ada tak soalan nak tanya? Ni ada satu artikel dia kata apa? Kebebasan bersuara bukan tiket untuk sebar berita palsu. Ingat tu. Okey. Ingat apa juga yang kamu post. Ingat, ini selalu nak tegur pada pelajar-pelajar ya. Kepada para pelajar semua, okey, kalau kamu nak post sebarang post di Twitter ke, di Instagram ke, ingat, fikir dulu apa yang kamu nak tulis. Kemudian fikirkan kesannya. Jangan ikut hati sangat, aku nak cakap juga. No, jangan. Hati-hati. Okey, takut akan mencetuskan huru-hara dan kamu penyebabnya. Jangan. Kan bila dah tersebar kan nanti, ingat tak? Ada satu yang viral baru-baru ni, tiba ada seorang DJ daripada Sarawak, dia mentertawakan seorang cikgu yang mengajar sains sekolah rendah dalam bahasa Inggeris. Dia gelak-gelakkannya. Sudahnya apa? Mendapat kecaman daripada orang ramai dan akhirnya dia sendiri perlu memohon maaf secara terbuka. Nampak? Kan? Kalau cikgu tak tahulah tentang berkaitan bahasa ni, kelakar pun ada. Cikgu nak tanyalah kat sini